Turkesterone. 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 Turksterone. Turkesterone. For the next 90 days, I'm going to take this natural steroid, Turkesterone. Turkesterone mula popularitinya pada awal tahun 2021 sebagai suplemen baru ajaib. Dikira sebagai natural tetapi boleh memberi manfaat setanding dengan anabolic androgenic steroid. Hebat kan? Jadi tunggu apa lagi, kosongkan dompet anda, telan Turkesterone, pergi workout dan anda akan jadi Chris Bumstead yang baru. Tapi tunggu dulu. Apa sebenarnya Turkesterone ni? Turkesterone adalah sejenis aktif steroid, hormon steroid semula jadi yang dihasilkan oleh tumbuhan dan juga serangga. Jadi kenapa ada yang nak ambil hormon serangga masuk dalam badan manusia? Apa manfaatnya? Kalau anda tengok struktur kimia aktif steroid dengan hormon manusia testosteron, anda akan nampak ada persamaan. Hormon testosteron manusia dikenali dengan fungsinya untuk pertumbuhan rambut, ketumpatan tulang dan kesan anabolik membina otot serta meningkatkan kekuatan. Aktif steroid adalah versi untuk tumbuhan dan juga serangga. Tapi serangga tak ada struktur otot sama seperti mamalia dan tak tahulah dengan korang, saya tak pernah nampak lagi tumbuhan yang berotot. Sebenarnya untuk pokok aktif steroid berfungsi sebagai sistem pelindungan, manakala untuk serangga ia adalah hormon untuk membantu ia mengupas ganti kulit ataupun molting. Jadi meskipun aktif steroid mempunyai struktur kimia yang hampir sama dengan testosteron, teori yang ia boleh beri kesan anabolik yang sama hanyalah teori. Jadi untuk menguji sebarang teori kita perlukan kajian. Tapi sebelum tu, apa pentingnya kita buat sesuatu kajian ni? Tak boleh ke try benda tu terus? Pertama sekali, konsep try terus itulah kenapa ada orang mati cuba cendawan pelik-pelik dalam hutan tu. Ada setengah perkara yang kita tak boleh try tapi kita perlu uji terlebih dahulu. Kedua, sebarang pengalaman ataupun kesan yang seseorang rasa itu hanya dikira sebagai anecdotal evidence dan bukanlah dikira sebagai bukti yang kukuh dalam komuniti saintifik. Kita ambil contoh, Abu. Abu cakap lepas dia ambil suplemen Turkesterone, dia berjaya tambah otot sebanyak 2 kg dalam tempoh sebulan. Wow, bagus! Tapi tak cukup bagus untuk kertas kajian. Kita perlu tengok adakah Abu ambil suplemen lain yang boleh membantu ataupun adakah Abu newbie dalam angkat berat. Sebab untuk newbie tambah 2 kilo otot dalam sebulan tu sangat boleh dicapai, tapi kalau anda main gym dah 10 tahun, tambah 200 gram pun satu nikmat. Dan akhir sekali, poin yang paling penting adalah kesan placebo. Di mana meskipun sesuatu benda itu tidak memberi sebarang kesan, tetapi disebabkan kita percaya, ia boleh memberi kesan yang diukur ataupun dirasai. Contoh, disebabkan Abu percaya sangat dengan Turkesterone, lepas ambil dia rasa lebih bersemangat, jadi dia akan workout dengan lebih keras, lebih berdisiplin dengan diet, dan ini sebenarnya yang membawa kepada kesan pertumbuhan otot tersebut daripada psikologi bukannya fisiologi suplemen tersebut. Dan perkara ini sangat lazim dalam perubatan dan suplemen. Jom kita ambil beberapa contoh. Pada tahun 2004, researcher telah memberikan atlet runner minuman super oxygenated water. Dengan minuman ini dalam ujian larian 5 km, atlet-atlet tersebut lari 8% lebih laju dan hasil ini konsisten dalam 84% runners. Tapi hakikatnya super oxygenated water tu hanyalah air kosong. Satu lagi kajian pada 2007 telah melihat 20% peningkatan kekuatan dalam atlet tidak terlatih apabila mereka diberitahu mereka diberi suplemen amino acid yang akan meningkatkan kekuatan mereka. Tapi sebenarnya suplemen itu adalah tablet gula susu je. Jadi sebab tu selalunya dalam kajian yang bagus, dia akan ada grup yang terima suplemen betul, ada yang terima suplemen tipu ataupun placebo, dan ada grup yang tak dapat apa-apa sebagai kontrol. Selain itu, keadaan kajian juga dikawal rapi untuk memastikan kesan datang daripada suplemen bukannya faktor luaran ataupun dalaman. Jadi anda dah faham kenapa kita perlu tengok bukti dan kajian saintifik. So jom kita tengok ada apa kajian tentang Turkesterone ini. Sebenarnya kajian tentang aktif steroid ini telah lama ada, seawal tahun 1968. Dalam kajian dari Jepun ini, pengkaji telah memberikan tikus aktif steroid dan dapati ia telah meningkatkan liver protein sintesis. Meskipun nampak merangsangkan, ini tidak sama dengan muscle protein sintesis dan kajian ini dalam haiwan bukannya manusia. Kajian yang sama diulangi di Rusia, sama juga dalam tikus dan menunjukkan hasil yang sama. Selepas pada itu, ada 3 lagi kajian aktif steroid yang dilakukan, masih lagi dalam haiwan, tetapi kajian-kajian ini tidaklah begitu menarik kerana tiada researcher yang ingin sambung kajian aktif steroid dalam manusia. Sehingga pada tahun 2006, kajian aktif steroid pertama dalam manusia. Dalam kajian ini, 3 kumpulan ambil suplemen berpotensi, salah satunya adalah aktif steroid. Bukan Turkesterone secara spesifik, tetapi kumpulan aktif steroid yang sama. Satu lagi grup ambil placebo. Setiap minggu mereka akan workout 4 kali dan tempoh kajian ini berlangsung selama 8 minggu. Kajian ini mendapati dalam semua kumpulan tiada perbezaan fat free mass, kekuatan 1 rem max serta tiada perbezaan bila tengok hormon testosteron dan kortisol. Jadi kesimpulan daripada kajian ini, aktif steroid termasuk Turkesterone tidak digalakkan sebagai suplemen untuk meningkatkan adaptasi latihan ataupun prestasi. Jadi lepas daripada kajian ini, tak ada lagi minat ataupun kepentingan untuk jadikan aktif steroid sebagai satu suplemen sukan. Para pengkaji pun tak nak membazirkan masa mereka melakukan ujian keberkesanan aktif steroid sebagai satu ejen anabolik. Sehingga pada tahun 2019, ada satu lagi kajian aktif steroid dalam manusia. Dalam kajian ini, 46 lelaki dengan pengalaman training 1 tahun diberikan sama ada placebo ataupun suplemen aktif steroid. Ada 2 grup yang terima suplemen aktif steroid ini, satu grup ambil 200 mg, satu lagi ambil 800 mg.
Dan hasilnya, grup yang ambil suplemen tu menunjukkan peningkatan jisim otot berbanding kontrol dan placebo. Malahan, dos yang lebih tinggi juga menunjukkan peningkatan otot yang lebih. Namun, data ini agak aneh kerana grup placebo mereka kurang jisim otot. 1 rep max bench press dan juga back squat juga lebih tinggi dalam grup active berbanding placebo. Yes, akhirnya ada juga kajian yang menunjukkan keberkesanan active ini. Jap, tunggu dulu. Awal tadi saya ada cakap kepentingan dan kebaikan melakukan kajian. Namun, dalam dunia akademik ada kajian yang bagus dan ada kajian yang kurang bagus. Sebab itu sebarang kertas kajian ditulis dengan terperinci, terutamanya dari segi kaedah kajian tersebut dijalankan. Ini supaya researcher lain boleh tengok nilai kritik dan mungkin improve dalam kajian mereka sendiri pada masa yang akan datang. Jadi jom tengok apa kekurangan kajian tadi. Pertama sekali, mereka menilai jisim otot menggunakan mesin BIA ataupun Bioimpedance Electrical Analysis. Mungkin anda pernah cuba penimbang yang ada tapak besi itu, ia menggunakan arus elektrik untuk anggar komposisi badan. Tapi dalam kajian ni diorang tak adalah guna penimbang RM50 kat Shopee tu, tapi mereka menggunakan mesin BIA yang lebih canggih. Namun kaedah BIA ni bukanlah gold standard untuk mengukur komposisi badan sebab ia menggunakan arus elektrik. Perubahan seperti kandungan air dalam badan pun cukup untuk mengganggu ketepatan bacaan. Ini boleh jelaskan kenapa dalam grup placebo awal tadi ukuran mereka kurang jisim otot berbanding dengan permulaan kajian. Masalah yang kedua adalah sample size yang kecil. Hanya 22 orang untuk grup active steroid ini. Kalau kebetulan ada individu yang genetik alpha masuk dalam grup tu, ia akan mempengaruhi bacaan purata. Masalah yang ketiga, suplemen yang digunakan dikatakan mempunyai 100mg active steroid dalam setiap satu pil. Namun apabila analisa dijalankan, ia didapati hanya mengandungi 6mg. Jadi anda mungkin fikir kalau macam tu kita hanya perlukan 12mg untuk dapatkan kesan, ataupun mungkin suplemen ini telah bercampur dengan dadah terlarang. Mujur sekali ujian air kencing dan darah dijalankan untuk mengesan doping tapi hasilnya negatif. Jadi adakah kajian ini tak boleh pakai? Well, ada sedikit kekurangan tapi at least ada juga kajian yang dijalankan. Namun untuk katakan testosteron ataupun active ini berkesan masih lagi terlalu awal. Banyak lagi kajian yang perlu dijalankan untuk mendapat hasil yang konklusif. Tapi kalau ada keluar kajian baru tentang active ataupun testosteron, coach akan cover dalam video yang akan datang. Jadi pastikan anda subscribe supaya tidak terlepas. Satu lagi tentang active ini, untuk kita nak katakan dia mempunyai kesan yang sama dengan testosteron, dia perlu mempunyai mekanisme yang sama. Untuk testosteron, kita tahu ia akan bind terhadap reseptor androgen dan seterusnya memberikan kesan anabolik seperti peningkatan jisim otot dan kekuatan. Namun active steroid tidak bind kepada reseptor androgen tetapi kepada reseptor lain yang bernama estrogen reseptor beta, dan reseptor tersebut tidak menunjukkan sebarang interaksi anabolik. Jadi kita masih lagi tidak tahu secara terperinci macam mana active steroid ini berinteraksi dalam badan manusia. Tapi dengan apa yang kita tahu setakat ini, hasilnya tidak memberangsangkan. Jadi patutkah anda beli suplemen testosteron? Okey, apa yang anda nak beli itu terpulang pada anda. Tapi pada pendapat coach tentang testosteron ini, lebih banyak kajian yang perlu dijalankan untuk mendapat jawapan yang konklusif. Lebih baik anda beli suplemen natural yang telah terbukti seperti whey protein, creatine dan pre-workout. Namun sebelum anda ambil sebarang suplemen apapun, pastikan anda punya basic tu dah memang kukuh dari segi training dan juga nutrition. Kalau itu pun anda belum ada, jangan terlintas nak beli suplemen. Dan paling penting sebelum membuat sebarang keputusan, gunalah penilaian akal anda. Jangan terpengaruh dengan marketing dan jangan terpedaya dengan testimoni yang kemungkinannya placebo. Tetapi kalau anda sememangnya orang yang kaya, tak kisah pun untuk bakar duit dan anda nak jadi peneraju dalam suplemen testosteron ini, then silakan. Maksudnya kalau di masa hadapan ada kajian yang membuktikan keberkesanan testosteron ini, okey, anda untung sebab anda try awal. Namun kalau terbukti tidak berkesan, anda tak kisah pun dah membazir duit. Tapi untuk saya sendiri buat masa sekarang, tak beli kot. Melainkan ada yang nak sponsor. Alright, itu sahaja untuk video kali ini. Video ini mengambil masa untuk research, shooting, editing dan sebagainya. Jadi saya sangat menghargai kalau anda boleh tekan like dan juga subscribe supaya tidak terlepas dalam masa yang akan datang. Dan video ini juga disuggest oleh salah seorang subscribers. Jadi kalau anda ada sebarang persoalan, boleh tinggalkan di ruangan komen dan kalau kelapangan coach akan buat video seperti ini. Alright, itu sahaja untuk kali ini. Semoga kita jumpa lagi. Sekian.